TV KPM. Kerenamu kami menangkap tua. Kerenamu kami bangsa berjaya. Kerenamu kami hidup selesa. Limpah budi kemakmuran negara. Sejambang kasih sekalung budi. Saudari pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma. Wow, hebatnya murid ni baca pidato. Ish, macam mana nak jadi berbakat macam ni Macam berani, pandai baca pidato. Wah, Mira, apa yang Mira lihat ni? Hai, Cikgu Tekunnya. Aziz. Hai, Mira. Tak, Mira tengok ni. Murid ni baca pidato, Cikgu. Hebatnya. Hebat, Mira. Berbakat. Jadi Mira sebenarnya untuk mendidik murid-murid ni supaya lebih berbakat, kita perlu didiknya mereka dari kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Mira nak tahu tentang jadi bila berpidato tu memupuk semangat keberanian dalam diri murid untuk menjadi seorang pemimpin nanti, Mira. Ya ke, Cikgu? Ya. Murid menjadi seorang pemimpin? Betul sekali, Mira. Menarik, Cikgu. Jom, Mira nak ikut pergi belajar bagaimana nak belajar menjadi seorang pemimpin. Jom kita pergi ke Cindan Pemimpin. Jom, Cikgu. Jom, Mira. Alright. Okey, Jom, jom. Cikgu. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua murid-murid yang sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Anda bersama saya Syamira Nazir di mana pada hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Kecindan Pemimpin. Apa yang dimaksudkan dengan kecindan pemimpin tu ya? Nak tahu? Tunggu sebentar, nanti kita tanya cikgu kita. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang kecindan pemimpin. Dan di studio, kita bersama dengan seorang guru penyampai yang cukup berpengalaman iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Mira apa khabar? Sihat. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Wah, baik Cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang kecindan pemimpin. Mesti ramai nak tahu apa yang dimaksudkan dengan kecindan tu. Dan saya yakin kawan-kawan saya di dalam talian pun nak tahu juga. Jadi saya nak mempersilakan mereka semua. Assalamualaikum, hai. Salam perkenalan. Okey Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Baiklah Mira, terima kasih. Baiklah Cikgu perkenalkan murid Cikgu yang pertama iaitu Kristina Balkis. Hai Kristina. Hai Kristina. Okey, murid Cikgu yang kedua dipersilakan Moh Mei. Hai Mei. Hai, selamat siang Cikgu Aziatun dan Kak Mira. Nama saya Mami dan selamat berkenalan. Hai, selamat berkenalan. Ya, murid Cikgu yang ketiga, Cikgu persilakan Go Zishi. Hai Zishi. Hai Zishi. Hai, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Amira. Saya Go Zishi. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Zishi. Baiklah, murid kita yang terakhir iaitu Syaira Batrisha. Hai Syaira. Hai Syaira. Selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Mira. Nama saya Syaira Batrisha. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Baiklah, awak Syaira, saya Syamira. Baik Cikgu, selamat berkenalan kawan-kawan saya dalam talian. Okey Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang kecindan pemimpin. Apa sebenarnya maksud kecindan pemimpin tu Cikgu? Ya Mira, sebenarnya pada hari ini kecindan pemimpin ni ialah subtopik kepada tema kita iaitu tema dipimpin untuk memimpin. Kalau Mira tengok
video tadi itu ialah berkaitan dengan kita perlu macam pihak sekolah, salah satunya institusi pendidikan yang mementingkan kemenjadian murid. Jadi kita perlu memimpin murid-murid untuk mereka menjadi lebih berkarisma, lebih berkualiti pada masa akan datang. Wow, macam jadi tu. apakah kecinan pemimpin ini? Boleh cikgu teruskan, Mira? Boleh cikgu, silakan. Baik, kecinan pemimpin ini ialah kita lihat pada maksudnya dalam menerusi Pusat Rujukan Persuratan Melayu ataupun kita boleh juga Kamus Dewan edisi keempat. Kecinan itu ialah bermaksud gurau senda atau jenaka atau kelakar, mulut manis, murah, pandai mengambil hati orang, berkecindan, bergurau senda. Ya, itu ialah kecindan. Dan pemimpin itu bermaksud orang yang memimpin. Tak kiralah memimpin dari segi keluarga ataupun memimpin sesebuah organisasi. Jadi itu ialah pemimpin. Jadi gurau senda seorang pemimpinlah tajuk kita hari ini, Mira. Okey. Jadi untuk itu, Mira, sebenarnya pada hari ini cikgu akan membawa murid-murid untuk menguasai satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran dengar dan tutur. Jadi pada hari ini murid-murid akan lebih menguasai apakah berkaitan dengan kemahiran dengar tutur yang mereka akan laksanakan sebentar nanti. Jadi untuk itu kita nak tengok apakah ciri-ciri pemimpin idaman yang murid cikgu dalam talian. Cikgu nak persilakan ciri-ciri murid pemimpin yang murid cikgu dalam talian inginkan. Dipersilakan. Silakan. Siapa nak Cikgu, kongsi? izinkan saya untuk memberikan respons berkaitan dengan ciri pemimpin idaman saya. Ya, dipersilakan Zishi. Terima kasih, Cikgu. Pada pandangan saya, antara ciri pemimpin yang menjadi idaman saya ialah seseorang pemimpin itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi daripada pelbagai lapangan kerana orang yang berilmu ialah orang yang berjaya dan mampu bersaing dengan dunia luar. Betul sekali. Cikgu setuju dengan pendapat Zishi tadi yang mengatakan bahawa untuk menjadi seorang pemimpin perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi kerana dengan adanya ilmu kita boleh menyelesaikan masalah dengan lebih rasional. Baiklah, seterusnya Mira, kita pergi pula. Ini adalah pandangan cikgu. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada diri seorang pemimpin? Yang pertamanya ialah mentaliti. Mentaliti itu ialah cara mereka berfikir. Kemudian kemasyarakatan, iaitu pergaulan seseorang pemimpin itu bagaimana. Dan seterusnya ialah moraliti. Moraliti ini ialah tingkah laku ataupun akhlak. Jadi ada 3 perkara yang cikgu rasakan yang perlu ada pada diri seorang pemimpin. Baiklah Mira, kita tengok dekat sini. Mentaliti kita boleh jelaskan dengan lebih detail. Mungkin mentaliti itu dari segi kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan. Sama ada kita menilai antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian keberanian ataupun kesungguhan. Jadi itu adalah perkara yang sangat penting dalam diri seorang pemimpin. Kemudian mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu arahan dari orang lain. Jadi seorang pemimpin ini perlu adanya inisiatif sendiri. Kemudian yang seterusnya ialah mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Jadi bukan sahaja dalam organisasi, malah dalam keluarga pun begitu juga. Ya Mira? Baik, seterusnya kita pergi kepada kemasyarakatan. Jadi maknanya kemasyarakatan ini ialah cara seorang pemimpin itu bergaul. Kesediaan. Yang pertamanya ialah kesediaan memberi dan menerima pendapat. Yang kedua, pemimpin yang kedua ialah sikap positif dan terbuka. Kemudian yang ketiga ialah daya penggerak dan juga semangat juang yang kuat. Kerana dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini, kita perlu menjadi seorang pemimpin yang mempunyai semangat juang yang sangat yang tinggi. Kemudian kebolehan berkomunikasi secara berkesan. Jadi kalau Mira tengok dari segi video gimmick tadi itu, maknanya kita telah melatih murid-murid untuk mereka berkebolehan dalam berkomunikasi. Baru orang lain akan bawahan akan tahu bagaimana cara kita memimpin dan juga berkomunikasi. Baik, kemudian seterusnya ialah moraliti ataupun tingkah laku. Bagaimana seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang berkesan ialah sudah tentulah mempunyai disiplin diri yang unggul.
Kemudian kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan. Kita menjadi seorang pemimpin perlulah bersikap adil. Mempunyai amanah, kemudian ketenangan. Ketenangan itu sangat penting Mira untuk kita selesaikan apa saja masalah yang kita hadapi. Baiklah, seterusnya ialah mempunyai iman yang teguh. Jadi dengan adanya iman yang teguh, kita akan boleh memikirkan sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Begitu jugalah yang terakhir iaitu empati, iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan juga adanya sifat bersimpati. Baik cikgu. Baik, apabila cikgu dah terangkan tadi, itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin cikgu. 3 ciri utama yang penting daripada sudut mentaliti, kemasyarakatan dan juga moraliti. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi sesi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana kalau ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa yang dimasukkan dengan kecindian pemimpin. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, teruskan bersemangat untuk belajar sama-sama pada hari ini dengan mata pelajaran yang kita akan belajar iaitu Bahasa Melayu dengan tajuknya Kecindian Pemimpin. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Aziz serta 4 orang rakan baru saya di dalam talian. Baik Cikgu, jom kita teruskan kelas kita. Baiklah Mira, terima kasih. Kita teruskan dengan segmen luaskan kuasamu. Wow, Mira, seorang pemimpin mesti adalah orang yang mempunyai kuasa. Jadi bagaimana nak luaskan kuasamu? Kita pergi kepada aktiviti murid yang pertama iaitu murid membaca secara mekanis, maknanya murid akan membaca kuat. Jadi maknanya bila membaca kuat, murid yang lain akan mendengar. Jadi kita buat kemahiran dengar dan nanti mereka akan mengulas. Okay. Kemudian murid secara berkumpulan menulis untuk memberikan pendapat atau tafsiran tentang bahan yang dibaca menggunakan aplikasi Google Slides. Dan yang seterusnya ialah murid mengulas maklumat yang diperoleh secara lisan dengan menggunakan ayat secara jelas, bernas dan kritis serta ayat gramatis. Baiklah, seterusnya Mira boleh rujuk juga dan murid cikgu di luar sana boleh buat rujukan dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 pada halaman 224 hingga 225 berkaitan dengan tajuk kecindian pemimpin. Jadi dalam petikan dalam tajuk kecindian pemimpin ini terdapatnya anekdot. Jadi anekdot tu apa? Anekdot yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi cikgu terangkan apakah yang dikatakan dengan anekdot. Baiklah. Baik, anekdot ialah kisah ringkas dan biasanya agak lucu tentang sesuatu kejadian peristiwa. Jadi anekdot ini ialah kisah yang ringkas dan biasanya lucu. Untuk membangkit kepada tujuannya adalah untuk membangkitkan ketawa kepada pembaca. Dan yang kedua ialah sebagai sarana hiburan. Yang ketiga ialah sebagai sarana untuk mengkritik. Baik, seterusnya ialah ciri-ciri anekdot biasanya menceritakan karakter manusia. Bagaimana manusia itu dari segi dia punya moralitinya. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk dan diubah suai oleh penulis. Dan yang terakhir ialah mampu menghiburkan pembaca. Baik, seterusnya Mira, kita pergi pula bagaimana tadi aktiviti yang ketiga tadi iaitu murid cikgu selepas membuat bacaan, mereka akan mengulas karya menggunakan teknik kanigame. Apa dia teknik kanigame ini? Ialah K ialah kandungan, Ni ialah nilai, Ga ialah gaya bahasa dan Me ialah message. Jadi teknik kanigame ini adalah teknik yang mana sebagai bantuan ataupun panduan kepada murid-murid bagaimana mereka hendak mengulas sesebuah karya. Jadi untuk itu, mari kita persilakan murid cikgu dalam talian untuk membuat bacaan berkaitan dengan petikan Tok Ketua Nazmi pada anekdot yang pertama. Dipersilakan. Cikgu, izinkan saya membuat bacaan yang pertama. Ya, dipersilakan Kristina. Tok Ketua Nazmi baik orangnya. Segala macam masalah anak buah akan cuba diselesaikannya. Pada suatu petang dan permai, datang mutu menemuinya. Sawah saya tidak begitu menjadi tahun ini, Tok Ketua.
Siput gondang datang menyerang, habis musnah padi saya. Anak saya yang di universiti pula hendak duit. Baru semalam saya masukkan duit dalam akaunnya. Sekarang ini, saya 1 sen pun tak ada, Tok Ketua. Mutu mengadu kepada Tok Ketua Nasmi. Sedang Mutu membuat aduan, mereka melihat Afiq, anak bongsu Tok Ketua, masuk ke dalam biliknya. Tidak lama kemudian, Afiq keluar dari bilik menghampiri Mutu dan Tok Ketua Nasmi. Nah, kata Afiq menghulurkan sesuatu. Mutu mengambilnya terkebil-kebil. Sekarang, Pakcik Mutu dah ada 1 sen, kata Afiq. Mutu menggenggam shilling 1 sen yang diberikan oleh Afiq. Tersenyum. Bagi Mutu, Afiq berhati luhur, tidak bermaksud untuk mempermain-mainkannya. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima kasih Kristina. Jadi kalau Mira dengar tadi bacaan Kristina, cikgu sebenarnya nak berikan 5 bintang kepada Kristina. Tapi kerana Kristina telah pun membuat bacaan secara sebagai penutur jati. Sebagai penutur jati itu ialah apabila mereka membuat bacaan, contohnya ketua, dia akan sebut ketua, dia akan sebut ketua. Ketua Nasmi baik orangnya. Jadi itu ialah cara sebutan penutur jati. Dan juga bacaannya sangat jelas, intonasinya sangat bagus dan bersesuaian dengan bacaan yang telah dibuat oleh Kristina sebentar tadi. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada murid cikgu yang kedua, iaitu siapa nak buat bacaan pada anekdot yang kedua. Cikgu, izinkan saya untuk membuat bacaan yang kedua. Ya, dipersilakan Mei. Terima kasih, Cikgu. Pulang dari bandar, Tok Ketua Nasmi terus ke surau untuk solat asar berjemaah. Selain di rumah, anak buah boleh berjumpa dengan Tok Ketua Nasmi di surau. Tok Ketua Nasmi sebenarnya boleh dibawa berbincang di mana-mana sahaja. Setibanya di tangga surau, Zali memberikan salam dan menyapa Tok Ketua Nasmi. Tadi lebay alang terbang, Tok Ketua, kata Zali. Ha? Lebay alang terbang ke mana? Tok Ketua Nasmi terkejut. Tidak lama tadi, lebay tertidur kerana keletihan. Tiba-tiba dia tersedar dan menyangka telah masuk waktu asar. Lebay pun bangun ambil uduk lalu bang. Lebay alang terbang. Sebenarnya waktu asar belum masuk lagi. Ish, kamu ni Zali. Saya ingatkan betul-betul lebay alang terbang, kata Tok Ketua Nasmi lantas tertawa. Terima kasih, Cikgu. Baiklah, terima kasih juga kepada Mei dan cikgu nak ucapkan tahniah kepada Mei yang telah membuat bacaan yang cikgu berpuas hati dengan cara bacanya dan juga intonasi serta sebutan yang sangat jelas. Jadi, kita pergi terus kepada anekdot yang ketiga. Siapa nak buat bacaan ya? Dipersilakan. Dipersilakan Izinkan Syairah. saya membaca anekdot yang ketiga ini. Ya, dipersilakan Syairah. Terima kasih, Cikgu. Walaupun sibuk menguruskan masalah anak buah, Tok Ketua Nasmi tidak mengabaikan keluarganya. Setiap hari, seboleh-bolehnya beliau akan meluangkan masa untuk makan malam bersama keluarga. Selepas itu, dia akan menyemak buku latihan tadika yang dibuat oleh anaknya Afiq. Afiq, sebab apa ini? Tak buat latihan, semua muka surat kosong. Apalah yang ni? Itu buku latihan Jawi, mula dari belakang. Terima kasih, Cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Syairah. Jadi kalau Mira lihat, Syairah juga cikgu nak ucapkan tahniah kerana setiap tanda baca itu dibaca contohnya ialah bila tanda soal. Jadi bila tanda soal dia akan Afiq sebab apa ini. Jadi dia ada tanda-tanda ini menunjukkan ada penekanan. Jadi menunjukkan ada perbezaan maksud. Jadi untuk juga cikgu berpuas hati dengan bacaan yang telah dibuat bacaan oleh Syairah tadi. Jadi Mira kalau kita lihat tadi anekdot ialah berunsur hiburan kan Mira? Betul, cikgu. Anekdot yang pertama adalah berkaitan dengan Afiq berikan duit 1 sen kepada, tapi tujuannya adalah untuk membantu dia tidak sedikit pun untuk mempermain-mainkan mutu tadi. Baiklah, seterusnya Mira kita pergi pula kepada agihan kumpulan. Jadi cikgu nak minta murid cikgu mengulas karya ini menggunakan teknik kanigame tadi. Bagaimana kita nak memastikan murid-murid cikgu memahami dengan teknik kanigame? Jadi cikgu nak agihkan kumpulannya, iaitu kumpulan yang pertama iaitu kumpulan kreatif iaitu Zishi dan Kristina. Ya. Okey, baik, kumpulan inovatif yang kedua ialah Mei dan Syairah. Jadi mereka ini akan melaksanakan teknik kanigame menggunakan Google Slides. Jadi cikgu harap murid cikgu
akan boleh menyertai menggunakan pautan yang cikgu telah berikan di paparan. Sebagai aktiviti interaktif murid, apakah yang mereka ni faham ataupun tidak dengan teknik kanigame sebentar tadi. Okey, Baik, Mira. Jadi sementara murid cikgu nak masuk kepada menyertai teknik ini, Mira, cikgu kita pergi dulu. Baik. Okey, kita pergi kepada slide tu, Mira. Kita tengok. Okey, murid cikgu sekarang ini telah masuk 3 orang. Telah menyertai 3 orang. Maying sudah, ya. Maying sudah. Kemudian baiklah keempat-empat murid cikgu telah pun menyertai aplikasi Google Slide ini. Jadi Mira, sementara kita menanti murid cikgu ini membuat hasil kerja mereka, cikgu nak tanya Mira lah berkaitan dengan ciri-ciri pemimpin. Tadi cikgu dah tanya tentang kepada Zishi. Cikgu nak tanya Mira pula. Ya, cikgu. Apa ciri pemimpin idaman Mira? Ciri pemimpin idaman saya. Ah. Saya suka pemimpin orangnya yang cerdik. Yang cerdik. Yang Kenapa boleh Mira berfikir yang cerdik? jauh, cikgu. Okey, berfikiran Jauh. Jauh. Lagi satu je. Banyak cikgu. Okey, antaranya banyak. yang lain. Dia kena seorang yang matang, seorang yang berani. Ya, kerana betul. pemimpin kan? Ya, betul Mira. Jadi seorang pemimpin perlu matang kerana apabila matang mereka akan bertindak secara rasional. Okey Mira, jom kita tengok. Mungkin murid cikgu telah pun menyertainya. Wow. Jadi Mira, murid cikgu telah pun menyiapkan pada kalau kita tengok tadi Zishi dia menggunakan kaedah kanigame, cikgu agihkan kepada Zishi akan buat kandungan dan nilai, dan juga cikgu tengok Kristina. Kristina sedang menulis untuk gaya bahasa dan mesej. Cikgu rasa Kristina boleh lajukan sedikit ya, ataupun mungkin Kristina punya internet ke tu. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang ketiga untuk kumpulan yang kedua tadi, anekdot yang kedua iaitu Maying. Baiklah, Maying telah menyiapkan tugasannya, dan kita pergi kepada murid cikgu yang keempat iaitu Syairah. Syairah ni dia berkumpulan dengan Maying. Okey. Wow, Baik. nampaknya mereka masing-masing tengah siapkan cikgu untuk kaedah kanigame ni. Ya. Tadi macam cikgu sebutkan tadi, kaedah kanigame ini itu kandungan, Ya. ni ialah nilai, ga ialah gaya, Ya, gaya bahasa. Dan me ialah message. Jadi kalau kita nak mengulas karya tu, kita kena ada kaedah. Kalau tidak nanti murid-murid cikgu tak tahu apa benda yang mereka nak ulaskan sesebuah karya. Baiklah. Jadi jom kita tengok kepada murid cikgu yang pertama tadi. Okey. Baik, kita tengok dululah Mira, kita bacakan murid cikgu yang pertama ni. Kalau kita tengok Zishi. Okey, Zishi kata dalam kandungan, walaupun nanti kita dengarlah Zishi baca sementara kita tunggu murid-murid cikgu yang lain. Okey. Sangat menarik, berkesan dan juga dapat menarik perhatian pembaca. Baik, kemudian nilai dia apa? Nilai keprihatinan. Jadi dalam anekdot yang pertama tu ada nilai keprihatinan. Baik, kemudian kita tengok murid cikgu yang kedua iaitu Kristina. Kristina juga sudah menyiapkan hasil kerjanya. Okey, tahniah Zishi dan Kristina. Kemudian kita pergi Maying, tadi sudah siap. Jadi kandungan apakah anekdot yang kedua tadi yang telah dibuat oleh Maying? Baik. Maying kata apa ni? Memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Baik, kemudian nilainya adalah nilai kemasyarakatan. Betul cikgu. Tadi saya nampak Ziyi, betul? Zishi. Zishi. Dah siap cikgu. Jadi jom dah kita siap. minta Okey, Zishi bacakan jom terlebih kita dahulu. pergi kepada murid cikgu yang pertama dulu. Okey, dipersilakan Zishi. Silakan. Baiklah cikgu. Untuk kandungan, pada pendapat saya, isi kandungan yang terdapat dalam anekdot yang pertama sangat menarik, berkesan dan dapat menarik perhatian pembaca untuk meneruskan bacaan. Nilai yang terdapat dalam anekdot ini pula ialah nilai keprihatinan. Sebagai contoh, anak Tok Ketua Nasmi iaitu Afiq yang memberikan duit 1 sen kepada Mutu telah menunjukkan Afiq sangat prihatin atas masalah yang dihadapi oleh Mutu. Baiklah, terima kasih Zishi. Cikgu terus saja nilai Zishi punya hasil kerja. Jadi kalau kita lihat, mula-mula tadi cikgu telah pun mendengar sebelum Zishi menjawab soalan,
Zishi telah menggunakan pada pendapat saya. Jadi apabila kita bertutur, adanya bukan sahaja dari segi tata bahasa, bukan sahaja dari segi struktur ayatnya betul, tetapi mesti ada bertata susila. Jadi menurut Zishi tadi, Zishi menggunakan pada pendapat saya. Jadi kandungan yang terdapat dalam anekdot ini sangat menarik, berkesan dan dapat menarik perhatian pembaca untuk meneruskan bacaan. Baik, kemudian nilai pula ialah nilai keprihatinan. Jadi ada contoh. Contoh ini sebagai penegasan kepada yang telah diberikan nilai tadi. Jadi nilainya ialah keprihatinan. Contohnya anak Tok Ketua Nazmi iaitu Afiq memberikan duit 1 sen. Jadi menunjukkan Afiq itu sangat prihatin. Cuma ada sedikit kesalahan dari segi tata bahasa lah. Dihadap sepatutnya Zishi tulis dihadapi oleh mutu. Tetapi tak ada masalah. Cuma cikgu boleh berikan kepada Zishi 5 bintang Mira. Wow, 5 bintang tu berikan Zishi 5 bintang. Tahniah Zishi. Baik, kita teruskan kepada murid cikgu yang kedua untuk kumpulan yang pertama juga tadi. Dipersilakan Kristina. Baiklah cikgu. Penggunaan gaya bahasa yang disampaikan dalam anekdot ini ialah penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu, menerusi pembacaan saya, penulis memaparkan mesej yang sangat berkesan dan menimbulkan perasaan segan kepada kanak-kanak yang bernama Afiq. Walaupun Afiq masih muda, tetapi Afiq mempunyai rasa ingin membantu mutu yang berada dalam kesusahan. Baiklah Kristina, terima kasih. Begitu juga dengan Kristina. Jadi sebelum itu cikgu ingin mengulas sedikit bagaimana cara Kristina menjawab soalan. Jadi sebelum Kristina memulakan jawapannya, Kristina boleh mengatakan, cikgu pada pendapat saya gaya bahasa yang digunakan oleh penulis ialah penggunaan gaya bahasa yang disampaikan dalam anekdot ini ialah penulis menggunakan bahasa yang mudah dan difahami. Jadi itu cara murid mengulas sesuatu karya dari segi gaya bahasanya. Kemudian mesejnya ialah penulis memaparkan mesej yang berkesan dan menimbulkan perasaan segan kepada kanak-kanak yang bernama Afiq. Jadi Afiq ni dia ingin membantu ataupun kita rasa segan. Walaupun kita orang dewasa, tetapi Afiq yang masih kanak-kanak itu, dia juga turut bersimpati dengan orang yang dalam kesusahan. Jadi untuk Kristina juga, cikgu berikan 5 bintang tetapi ada sedikit penambahbaikan. Ya, Kristina? Okay. Baik, tahniah Kristina. Terusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada murid kumpulan yang kedua. Dipersilakan Mei. Baiklah cikgu. Pada pandangan saya, isi kandungan yang hendak diketengahkan oleh penulis dapat memberikan kesan yang sangat mendalam kepada pembaca kerana dengan adanya unsur humor tersebut. Selain itu, nilai yang dapat dikongsikan oleh penulis ialah nilai kemasyarakatan. Sebagai contohnya, Tok Ketua Nazmi boleh berjumpa dengan penduduknya di mana-mana sahaja. Baik. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih Bagaimana, cikgu? Jadi Mei juga, kalau kita tengok Mei tadi, dia menyatakan pada pandangan saya. Jadi itu cara apabila kita menjawab soalan secara bertutur. Baik. Kemudian ada unsur humor. Humor tadi ialah terbang tadi. Tok Ketua Nazmi ingat, terbang itu boleh terbang tetapi dia terazan. Terbang. Ya, terazan. Jadi nilainya ialah nilai kemasyarakatan yang ditunjukkan oleh Tok Ketua Nazmi. Baiklah, kita pergi kepada murid cikgu yang terakhir. Baik, Dipersilakan Syairah. Silakan. Pada gaya bahasa merupakan unsur tarikan kepada penulis untuk menarik minat pembaca membaca karyanya. Jadi berdasarkan anekdot ini, gaya bahasa yang disampaikan sangat menarik dengan memasukkan teknik gaya bahasa dialog dalam penulisannya. Pada mesej pula, pada hemat saya, mesej yang hendak disampaikan oleh penulis dapat dinyatakan dengan berkesan dan sesuai. Baiklah Syairah. Tahniah kepada Syairah dan juga Mei tadi. Mei cikgu berikan 5 bintang. Syairah kita lihat gaya bahasanya ada banyak kesalahan dalam ejaan yang telah ditulis oleh Syairah. Jadi dalam kita membuat bertutur dari segi ejaan juga struktur ayat juga kita cikgu akan menilai. Jadi gaya bahasanya ejaan mungkin salah dan juga perkataan sangat, ejaan salah. Jadi cikgu berikan kepada Syairah 4 bintang pada hari ini. 4 bintang untuk Syairah. Syairah boleh cuba lagi. Yep.
Aha, ya. Selepas ini ya. Baik, tahniah semua kawan-kawan saya kerana berjaya untuk menjawab soalan yang telah diberikan dengan menggunakan teknik Kanigami. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana tahu, hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di slot menengah atas kita belajar tentang kecindian pemimpin bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4. Kita sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan teknik Kanigami dan sekarang ini apa pula yang Cikgu Azzi nak terangkan ni, Cikgu? Silakan, Cikgu. Ya, baiklah Mira, kita pergi kepada kukuhkan jiwamu. Wow. Menjadi seorang pemimpin, dia perlu ada kukuh diri dia ataupun kukuh jati dirinya. Okey. Okey Mira. Jadi kita pergi kepada aktiviti murid. Yang pertama ialah murid diminta membaca bahan dikir pemimpin unggul. Halaman 225, 5 Mira boleh tunjukkan dalam Boleh, bentuk Cikgu. pantun dan seloka. Ha. Kemudian, murid secara berkumpulan diminta untuk memberikan pendapat melalui teknik Kanigami juga dan mereka juga perlu menulis dalam aplikasi Google Slide. Dan yang ketiga ialah murid secara berkumpulan untuk diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka. Baiklah Mira, kita teruskan kepada aktiviti kita yang pertama. Cikgu persilakan murid cikgu yang pertama untuk membuat bacaan berkaitan dengan dikir pemimpin unggul. Dipersilakan. Silakan. Cikgu, izinkan saya memulakan rangkap pertama ini. Ya, baiklah. Kristina, cikgu nak tanya Kristina. Kristina akan membuat bacaan menggunakan bentuk apa, Kristina? Saya akan membaca syair ini dengan menggunakan nada seloka. Ya, dipersilakan. Seluas ilmu tekun direncana, negara maju transformasi dijana, pemimpin berilmu berakhlak mulia, menjadi teladan wawasan dilaksana. Ya, baiklah. Terima kasih Kristina. Kita teruskan lagi. Mira. Ya, cikgu. Mira nak buat bacaan seloka? Ha, saya? Oh, ya ke? Saya ke, Cikgu? Ya. Saya? Tak. Boleh. Baiklah Saya Mira, boleh je. kita pergi kepada murid cikgu yang kedua. Cikgu persilakan Syairah. Silakan, Syairah. Cikgu, bolehkah saya membaca rangkap seterusnya ini? Ya, dipersilakan Syairah. Menjadi idola harapan bangsa, negara dijulang seantero dunia, maju gemilang merentas masa, rakyat cermelang pencetus idea. Ya, baiklah. Terima kasih Syairah. Cikgu Terima kasih. persilakan murid cikgu yang ketiga. Dipersilakan Mei Ying. Mei Ying nak buat bacaan dalam bentuk apa, Mei Ying? Pada rangkap ketiga ni, Cikgu, saya akan membuat bacaan dengan cara berpantun. Ya, dipersilakan Mei Ying. Sila. Janganlah angkuh membangga diri, kelak jatuh menyembah bumi. Biarlah teguh jati diri, baru kukuh pimpinanmu nanti. Terima kasih, Cikgu. Ya, terima kasih Mei Ying. Dan kita pergi kepada murid cikgu yang keempat, seorang jejaka ni. Zishi nak buat bacaan jenis apa, Zishi? Zishi? Cikgu, saya ingin buat bacaan bentuk pantun juga. Okey, dipersilakan Zishi. Silakan. Tumbuh subuh julang mentari, dijaga elok tegak berdiri, pekerti luhur cerminan diri, pemimpin jujur tetap disegani. Ya, baiklah, terima kasih kepada keempat-empat murid cikgu yang telah membuat bacaan rangkap yang pertama iaitu seloka tadi. Yang kedua ialah seloka juga. Yang ketiga pantun dan yang keempat pantun. Jadi Mira, dalam bahasa Melayu ni kaya dengan jenis-jenis puisi ya Mira, jenis-jenis pantun, cara bacaannya. Jadi kita teruskan kepada bagaimana murid cikgu ingin membuat teknik Kanigami tadi berkaitan dengan
dikir pemimpin unggul. Jadi dengan menggunakan kumpulan yang sama tadi, cikgu minta murid cikgu untuk menyertai aplikasi Google Slides yang mana yang tertera pada papan skrin ini ialah pautannya. Murid cikgu sila sertai ya. Baik. Okey. Baik. Cikgu pergi kepada jadi Mira, sebenarnya untuk kumpulan yang pertama iaitu sekejap. Kumpulan Syairah dan kumpulan Maying, cikgu minta mereka membuat anekdot yang ketiga. Baik. Tadi murid cikgu belum lagi menilai dari segi anekdot yang ketiga. Okey, jadi Zishi dan Kristina akan membuat penilaian ataupun mengulas karya pemimpin dikir pemimpin unggul. Okey. Jadi kita tunggu dulu sementara murid cikgu menyertai aplikasi Google Slide ini. Boleh. Okey, ada dua kumpulan cikgu kumpulan kreatif dan juga kumpulan inovatif. Ya, kumpulan kreatif dan kumpulan inovatif. Jadi kumpulan kreatif tadi ialah kumpulan Zishi dan Kristina. Kumpulan inovatif ialah kumpulan Syairah dan Maying. Okey, kita tengok kumpulan ini telah pun melaksanakan ataupun belum. Okey, jom kita sama-sama tengok. Sekejap ya. Okey. Okey, cikgu nampak mereka telah pun menyiapkan untuk anekdot yang ketiga tadi, iaitu Maying. Maying telah menyiapkan berkaitan dengan anekdot yang ketiga, berkaitan dengan teknik kanigame. Baik, seterusnya kita tengok Syairah. Syairah sedang menulis, cikgu kira Syairah pun sudah pun menyiapkan hasil kerjanya dan kita lihat dulu dikir pemimpin unggul iaitu kaedah kanigame yang dilaksanakan oleh Zishi. Dan yang seterusnya ialah kaedah yang kanigame juga iaitu Kristina. Jadi keempat-empat murid cikgu telah pun menyiapkan semua hasil kerja mereka. Jom Mira, kita tengok, kita panggil mereka. Ya, kita baiklah, kita mulakan dengan murid cikgu yang pertama. Siapa ya murid cikgu yang pertama? Dipersilakan Maying. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, isi kandungan yang terdapat dalam anekdot ketiga sangat mudah difahami dan dapat menarik minat pembaca kerana Tok Ketua Nazmi merupakan seorang pemimpin yang boleh dijadikan teladan kepada semua. Selain itu, dari segi nilai yang terdapat berdasarkan anekdot ini ialah nilai kekeluargaan. Tok Ketua Nazmi seorang pemimpin yang sangat sibuk namun beliau tidak pernah mengabaikan keluarganya. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih Maying. Jadi menurut Maying menggunakan kaedah kanigame tadi berkaitan dengan anekdot yang ketiga iaitu kandungan. Dari segi kandungan, Maying telah menyatakan isi kandungan yang terdapat dalam anekdot tiga ini sangat mudah difahami dan menarik minat pembaca kerana walaupun Tok Ketua Nazmi ini seorang boleh menjadi pemimpin walaupun seorang yang sibuk, tetapi beliau juga boleh menjadi teladan kepada semua. Baik, kemudian nilai yang dah disampaikan ialah nilai kekeluargaan. Jadi walaupun Tok Ketua Nazmi ini sibuk, beliau juga sempat meluangkan masanya untuk keluarganya. Baik, cikgu berikan 5 bintang kepada Maying. Okey, tahniah Maying. Baik, seterusnya kita pergi kepada Syairah. Syairah ini kena betul-betul ya Syairah. Tadi pada mulanya Syairah sudah dapat 4 bintang. Okey. Baik, Syairah dipersilakan. Silakan Syairah. Pada gaya bahasa yang dinyatakan sangat menarik dan berkesan serta sesuai dengan kaedah penulisan anekdot yang ringkas dan padat. Pada mesej pula, mesej yang hendak disampaikan kepada pembaca ialah seseorang pemimpin perlulah sentiasa bijak mengagihkan masa dalam aktiviti sehariannya. Ya, baiklah. Syairah juga cikgu berikan 5 bintang pada hari ini. Tahniah Syairah. Akhirnya Syairah dapat juga 5 bintang. Baik, seterusnya untuk gaya bahasa, Syairah mengatakan bahawa anekdot yang ketiga ini sangat menarik dan berkesan serta sesuai dengan kaedah penulisan anekdot yang ringkas dan padat tetapi membawakan mesej yang sangat bernilai. Kemudian mesejnya ialah seorang pemimpin perlulah sentiasa bijak mengagihkan masa dalam aktiviti sehariannya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin kita perlu bijak dalam mengagihkan masa. Baik, seterusnya cikgu persilakan murid cikgu Zishi untuk membuat pembentangan berkaitan dengan dikir pemimpin unggul. Silakan Zishi. Terima kasih cikgu.
Dalam gaya dikir pemimpin unggul, pada pendapat saya, gaya ini sangat menarik dan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada seseorang pemimpin. Berdasarkan gaya ini, juga penulis berjaya mengetengahkan kriteria yang perlu ada pada diri seseorang pemimpin seperti berakhlak mulia, teguh jati diri dan sebagainya. Dalam gaya ini juga terdapat nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contohnya, nilai jati diri, nilai kejujuran dan nilai akhlak mulia. Baiklah, terima kasih Zishi. Cikgu juga berikan Zishi 5 bintang pada hari ini 5 kerana sebutannya jelas, ya, intonasi yang betul dari segi nada yang bersesuaian. Baik. Kemudian kita teruskan dengan murid cikgu Kristina. Dipersilakan Kristina. Silakan Kristina. Terima kasih Cikgu. Untuk gaya bahasa pula, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam karya ini adalah sangat mudah dipahami, penggunaan kosakata yang luas, tepat, betul serta berjaya menarik hati para pembaca. Pada hemat saya, banyak pengajaran atau mesej yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada pembaca. Antaranya ialah seseorang pemimpin perlulah mempunyai jati diri yang kukuh dalam mentadbir sesebuah organisasi. Seseorang pemimpin juga perlulah mempunyai sikap jujur dan amanah semasa melaksanakan tanggungjawabnya. Baiklah, terima kasih Kristina. Jadi menurut apa yang telah dituliskan oleh Kristina tadi, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam karyanya adalah sangat mudah dan sangat mudah difahami, penggunaan kosakata yang luas dan juga tepat serta berjaya menarik hati para pembaca. Jadi juga mesej yang disampaikan ialah mesej yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada pembaca, antaranya ialah seorang pemimpin perlulah mempunyai jati diri yang kuat, kemudian dalam untuk mentadbir sesebuah organisasi. Seseorang pemimpin juga perlulah mempunyai sikap jujur dan amanah semasa melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi cikgu juga berikan kepada Kristina 5 bintang. Tahniah 5 bintang untuk tahniah kepada Kristina. keempat-empat murid cikgu pada hari ini yang telah melaksanakan hasil kerja yang sangat baik. Baiklah, tahniah kawan-kawan saya. Selesai cikgu. Kita dah tahu dah bagaimana menggunakan teknik kanigame untuk berdasarkan bahan dikir pemimpin unggul. Betul cikgu? Ya, betul. Dan tadi mereka dah menggunakan kaedah Kanigame juga. seloka dan juga seloka pantun. dan juga pantun. Okey, sebelum kita berhenti berehat, sedikit seloka daripada saya dengan elok-elok ya. Tumbuh subur julang mentari, dijaga elok tegak berdiri, pekati luhur cerminan diri, pemimpin jujur tetap disegani. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kita sudah mengetahui apa yang dimasukkan dengan kecindihan pemimpin, teknik kanigame, dan mungkin sekarang kawan-kawan boleh tanya diri anda semua, ada tak ciri-ciri pemimpin dalam diri anda? Kerana sekarang ini di segmen berikutnya, cikgu akan menerangkan pula dengan tajuk Seluas Ilmu. Apa tu? Jom tanya cikgu. Ya Mira, seluas ilmu ni adalah sinonim dengan kita telah mempelajari kemahiran dengan tutur, kita telah mempelajari teknik kanigame, apakah anekdot, apakah maksud kecindihan. Jadi seterusnya, apakah yang akan kita laksanakan pada hari ini? Iaitu sebenarnya Mira, pada hari ini cikgu telah pun menggunakan mengajak murid-murid untuk menguasai satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kenapa kedua-dua kemahiran ini sangat penting? Kerana mereka akan menjadikan sebagai aras ataupun sebagai penanda aras apabila mereka selepas tamat persekolahan. Keboleh pasaran mereka selepas mereka tamat sesinya persekolahan pada masa akan datang. Jadi untuk kemahiran mendengar sebenarnya adalah merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati
mengerti secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. Jadi pada hari ini juga Mira, bukan sahaja kemahiran dengar tutur, cikgu terapkan juga, jalinkan juga dengan kemahiran menulis untuk memastikan murid-murid cikgu benar-benar memahami apakah yang mereka telah dengar dan juga menghayati. Baik. Kemudian kemahiran bertutur pula ialah merujuk kepada keupayaan berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan secara sopan dan bertata susila. Jadi perkara ini semua Mira sebenarnya sangat penting untuk kita ajar kepada murid-murid supaya mereka ini mereka tamat saja sesi persekolahan, mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi berkomunikasi juga adalah salah satu daripada kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, seterusnya untuk perkara yang dinilai semasa bertutur ialah cikgu menilai dari segi bahasa gramatis. Apa yang dimaksudkan dengan gramatis? Gramatis ialah bahasa yang betul dari segi tata bahasanya dan juga struktur ayat serta kosakata. Jadi itu sebab tujuannya cikgu minta murid cikgu tadi menulis supaya cikgu nampak manakah kesalahan tata bahasa dan juga struktur ayat yang telah murid laksanakan. Kemudian sebutan yang jelas. Jadi selepas mereka menulis tadi, cikgu minta murid-murid membuat sebutan dengan jelas supaya seperti mana penutur jati dan juga mereka menggunakan intonasi yang tepat dan nada yang betul ketika mereka bertutur. Kemudian idea yang bermakna. Maknanya betul mengikut konteks. Jadi kita tak larilah daripada apa yang ditanya dan apa yang ingin murid-murid jawab. Jadi itu kita katakan sebagai idea yang bermakna. Ini adalah perkara, ada 3 perkara yang cikgu nilai ketika murid kita melaksanakan kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar sebentar tadi. Baik, kemudian seterusnya, apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang cikgu laksanakan pada hari ini ialah sebagai elemen IMK-nya ataupun elemen berentas kurikulum ialah unsur nilai tambah. Jadi dalam proses PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran, pada hari ini cikgu terapkan dari segi bahasa. Kenapa? Kerana semasa PDP, bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat dan juga tata bahasa itu, istilahnya dan juga laras bahasanya perlu diberikan penekanan supaya murid ini dapat membantu menyusun idea dan juga mereka akan berkomunikasi secara berkesan. Dan seterusnya ialah pembelajaran kooperatif, iaitu pembelajaran secara berkumpulan. Jadi murid-murid tadi bekerjasama bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Dan juga hari ini sebenarnya cikgu juga menerapkan nilai kemasyarakatan dan juga nilai semangat patriotik pada hari ini. Baik. Seterusnya Mira, cikgu ingin menerangkan sedikit lagi ya sebagai untuk pada hari ini sebenarnya murid-murid cikgu telah memberikan hasil tugasan, memberikan kerjasama yang sangat baik pada cikgu pada hari ini. Baik, cikgu. Jadi cikgu minta sebagai rumusannya ya Mira, cikgu minta murid cikgu ingin mengetahui bagaimanakah apakah yang murid cikgu peroleh pada hari ini. Jadi cikgu persilakan Zishi. Cikgu persilakan Zishi lah ya, senang supaya sebab hari ini Zishi adalah jejaka seorang saja kamera. Selaku ketua kelas kita untuk hari ini selaku cikgu. Ketua kelas kita pada hari ini, Zishi. cikgu ingin persilakan Zishi untuk membuatkan rumusan pada hari ini. Silakan Zishi. Terima kasih cikgu. Sebagai rumusan untuk pembelajaran pada hari ini, kami telah menguasai kemahiran dengar dan tutur dengan jelas dan berjaya memberikan pendapat berkaitan dengan kekuatan sesuatu kaya. Kami juga telah menguasai dan mempelajari teknik kanigame iaitu kandungan, nilai, gaya bahasa dan mesej. Keempat-empat elemen ini merupakan perkara yang perlu ada ketika pembaca mengulas sesuatu kaya dengan tepat, bernas serta kritis dengan menggunakan ayat yang betul dan gramatis. Ya, baiklah. Terima kasih Zishi. Tadi menurut Zishi, pada hari ini mereka telah mempelajari ataupun mereka telah mengetahui bagaimana cara mengulas sesebuah karya dengan menggunakan kaedah ataupun teknik kanigame. Teknik kanigame ni ialah yang pertama apa Mira tadi? Ka ialah apa? Ka ialah kandungan. Ni ialah ialah nilai. Ga ialah gaya bahasa. Dan yang keempat ialah
mesej yang hendak disampaikan. Jadi maknanya ini adalah membantu murid-murid cikgu mungkin dalam talian dan juga murid-murid cikgu di luar sana bagaimana kita hendak mengulas sesebuah karya. Baik, cikgu. Jadi untuk itu Mira, sebagai aktiviti pengayaan pada hari ini Mira, cikgu ingin berikan tugasan kepada mereka iaitu secara pembelajaran berasaskan projek. Jadi maknanya murid-murid dikehendaki menghasilkan profil digital tentang pemimpin idaman. Tugasan tersebut murid boleh menghantar menerusi aplikasi Padlet atau kepada guru masing-masing ataupun menerusi Telegram. Profil digital ini murid-murid boleh melaksanakannya secara pemindahan maklumat supaya murid-murid ini lebih faham dan juga lebih jelas apakah yang mereka perlu laksanakan. Sebagai murid juga boleh membuat rujukan mereka di portal Delima KPM untuk memberikan lebih banyak lagi berkaitan dengan ciri-ciri ataupun pemimpin idaman mereka. Baik, cikgu. Dan cikgu, untuk hari ini kan prestasi murid-murid macam mana, cikgu? Baiklah, sudah tentulah Mira. Prestasi murid cikgu pada hari ini, cikgu sangat berpuas hati dan cikgu sangat bangga. Dan cikgu ucapkan tahniah kepada keempat-empat murid cikgu dalam talian pada hari ini dengan cikgu berikan 5 bintang kepada mereka semua. Wow, dapat 5 bintang semua. Okey, tepuk tangan untuk diri anda. Macam itulah. Nampaknya cikgu, mereka ni berani. Memang ada ni ciri-ciri pemimpin dalam diri mereka ni kan, cikgu? Ya, betul Mira. Jadi ciri-ciri kepimpinan ini perlu dipupuk di sekolah lagi Mira kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Aziatun dan Syahidah atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsikan ilmu. Semoga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Buhari atas kesudian bersama dengan kami. Diharapkan ilmu pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.